Baik, hari ni kita nak tengok kertas 1 asas nombor dan kertas 2 kebarangkalian. Baik, cikgu harap dah ada dengan kamu tu modul Mathho. Modul Mathho. Okey. Tulis nama dulu dengan tingkatan. Nanti 2 minggu lagi kita nak jumpa kan. Kita akan masuk sekolah. Kalau cikgu masuk ke kelas kamu, bolehlah kita bincang-bincang semula kalau kamu tersangkut ke ya. Okey. Baik, untuk pengetahuan kamu, asas nombor ni soalan dalam kertas 1 biasanya dia akan keluar 2 soalan. 2 soalan, kalau kamu betul dua-dua maknanya kamu akan dapat 2 markah. Dan soalan kebarangkalian kertas 2 biasanya dia akan peruntukkan 6 markah. Okey. Cuba kita tengok bentuk soalan. Okay. Asas nombor. Kita cuba dengan soalan percubaan SPM Johor set 1. Soalan nombor 1 yang cikgu bagi dalam modul tu. Baik. Diberi 1, 3, 2, 1 asas 5. Okey, sebelum kita jawab soalan asas nombor, sedikit pengetahuan lah untuk kamu tahu kenapa kita belajar asas nombor. Sebab nombor ni ialah satu ilmu matematik yang paling asas, nama pun asas nombor kan. Nombor yang kamu belajar daripada, memang kalau dari tadika pun belajar memang nombor dulu kan, baru kita belajar operasi campur tolak, darab, bagi. Jadi nombor-nombor yang kamu belajar di sekolah ni, yang kamu biasa jumpa, yang kita gunakan setiap hari ialah nombor asas 10. Tapi kita tak sebut nombor tu nombor asas 10. Nombor 1, sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ialah nombor asas 10. Jadi nombor yang biasa kita jumpa ni ialah nombor asas 10. Tapi dalam beberapa keadaan, dalam beberapa kerjaya, nombor-nombor asas yang lain juga digunakan. Okey. Ada secara khususnya untuk sukatan pelajaran tingkatan 5 KBSN yang kamu sedang menghadapi sekarang ni, asas nombor yang kamu belajar ialah asas nombor 5, asas nombor 8, asas nombor 2, asas nombor 10. Kamu belajar 4 asas tu saja. Tetapi kalaulah tahun ini dia keluar asas lain, faham konsep macam mana nak tukar asas. Dia bagi asas apa pun kamu boleh tukar dari asas yang lain kepada asas yang lain. Okey. Baik, kita cuma nak refresh saja. Kita ingat semula macam mana nak tukar asas nombor dan macam mana nak jawab soalan kalau diberi soalan bentuk macam ni lah. Okey, soalan nombor 1. Diberi 1, 3, 2, 1 asas 5. Kalau nombor tu dalam asas 5, kalau nombor ni dalam asas 5, okey, kita tak sebut 1321. Kita akan sebut 1, 3, 2, 1 asas 5. Sama dengan ini dia dah buat sesuatu dekat nombor tu. Kamu tengok sebelah kanan dia ni, dia dah buat sesuatu dekat nombor tu yang menyebabkan dia terpisah. Baik. Keadaan ini kita namakan dia, kita cerakinkan nombor asas 5 tadi. Kita cerakinkan nombor asas 5 ni tadi. Cerakin tu bahasa biasa, bahasa matematik. Bahasa orang biasa ni cerakin maksudnya pisahkan. Apa yang dibuat masa dipisahkan ni? Apa yang dibuat masa dipisahkan ni? Apa yang dibuat ialah sebenarnya dia mencerakinkan nombor 1, 3, 2, 1 asas 5 ni kepada hasil darab nilai digit dengan nilai tempat. Kalau di asas 5, dari belakang ni kita letakkan nilai tempat 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. Okay. Setiap nombor ni ada nilai tempat dia. Jadi kalau asas 5 kita letak 5 kuasa sifar, nilai tempat dia 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. Letak dulu nilai tempat. Lepas tu kita cerakinkan, maksudnya kita darabkan nombor dengan nilai tempat dia. Nombor 1 ni darab dengan 5 kuasa sifar. Ni yang belakang sekali ni lah. Okay. Saya mula yang depan 1 darab 5 kuasa 3.
tambah 3 darab 5 kuasa 2 tambah 2 darab 5 kuasa 1 tambah 1 darab 5 kuasa sifar. Itu cerakinkan. Kenapa nak kena cerakinkan cikgu? Kenapa kita nak kena cerakinkan? Sebab soalan ni dibentuk dicerakin ni. Cerakin maknanya dipisahkan. Dan satu lagi, cara untuk tukarkan asas lain kepada asas 10. Okey, cikgu ulang balik. Nombor asas lain nak tukar jadi asas 10. Langkah kerja dia, jalan kerja dia ialah cerakinkan. Katalah asas 8. Asas 8 nak tukar jadi asas 10. Apa dia punya jalan kerja? Cerakinkan. Asas apa lagi? Asas 2 nak tukar jadi asas 10. Cerakinkan. Letak nilai digit, kemudian nilai tempat, darabkan nilai digit dengan nilai tempat, kemudian jumlahkan. Okey, tapi soalan ni dia tak selesai kan? Okey, dia cuma nak tengok apa jawapan P dengan Q kat sini. Jadi lepas kamu dah cerakinkan dia, lepas kamu dah cerakinkan ni, cuba bandingkan dengan soalan atas. Cuba bandingkan. Ni, cerakinkan. Kan, kamu dah cerakinkan, cuba bandingkan nombor ni dengan nombor ni. Kurungan ni dengan kurungan ni. Okey. Lepas tu, kurungan ni dengan kurungan yang ni. Kurungan yang ni dengan kurungan ni. Jadi yang sama, inilah kan. 1 darab 5 kuasa 3. Jadi P ni apa? P ni 5, kuasa ni 3. 8 pun sama dah. 3 darab 5 kuasa 2, 25. 2 darab 5 kuasa 1, 5. Ni 1 darab 5 kuasa sifar. Soalan dia 1 darab 5 kuasa sifar. Jadi jawapan dia kita bandingkan nombor 5 kuasa P. Q ni P ni sama dengan 5. Q ni sama dengan 3. Jawapan dia apa? Jawapan dia A. Okey, itu soalan nombor 1. Walaupun 1 markah, saya guna kamu fahamkan jalan kerja tu. Kita tak nak kita pakai letak je jawapan, tapi sebenarnya kita tak tahu kalau letak tu betul, itu untung sabuk timbul. Baik, sekarang kita tengok soalan nombor 2 pula. Okey, soalan nombor 2. Diberi 147 asas 8 sebagai satu nombor dalam asas 2. Mana satu jawapan? Baik. Ini ada satu ilmu lagi yang kamu kena tahu, iaitu satu nombor asas 8 ialah 3 nombor asas 2 ialah satu nombor asas 8. Macam mana kamu nak tahu dia 3 nombor asas 2 tu? Ingat ini 2 kuasa tempat, nilai digit ni apa? 2 kuasa, saya boleh pakai pen lah kat sini. Boleh pakai pen ni. Sini pun tak boleh. Okey, tak apa ni. Sebelum cikgu bagi jawapan. Okey. 3 nombor asas 2 ialah satu nombor dalam asas 8. Okey, sini nilai digit berapa? 2 kuasa sifar. Sini 2 kuasa 1. Yang sebelah ni 2 kuasa 2. Cikgu ulang nombor yang daripada belakang ni kalau asas 2, nilai digit dia apa? 2 kuasa sifar. Sebelah dia 2 kuasa 1. Sebelah ni 2 kuasa 2. 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey, 2 sifar, 1. Ini 4. Maksudnya sini 1, nilai dia 1. Sini nilai dia 2. Sini nilai dia 4. Okey. Semua ni kosong, maknanya ni jawapan satu digit asal 8 ni sifar. Okey, kalau saya letak sini sifar 1, maknanya sini 4, 2, 1 kan? 4 ni tak ada, 2 pun tak ada, tinggal 1 je. Jadi nilai digit dalam nombor asal 8 ialah 1. Okey, cuba buat 2 pula. Ini 4, 2, 1. 3 nombor ni ialah 4, nilai tempat dia 4, 2, 1. Kenapa 4? 4 ni 2 kuasa 2. Kenapa 2? 2 kuasa 1. Kenapa 1? Ini 2 kuasa sifar. Okey. Ini ingat macam tu je. 4, 2, 1. Okey.
Sekarang ni kalau 2, ini mesti kosong. Campur dengan 2, campur dengan sifar. Saya dapat 2. Kalau 3 pula. Okey, sini 4, 2, 1. 4, 2, 1. Maknanya nak dapat 3, 2 campur 1. Dapat 3. Okey, ini pula nombor 4. 4, 2, 1. Okay, 4, 2, 1. Dah dapat 4 campur kosong, dapat 4 sini. Okay, baik 5 pula. 5, sekarang ni dah tempat dia 4, 2, 1. Dah dapat 5, 4 campur 1. 2 ni tak ada nilai. Jadi 1, sifar 1, nombor 5 dalam asas 8. Boleh? Baik, nombor 6. Nombor 6, 4, 2, 1. Okay. Dah dapat 6, 4 campur 2. 1 tak ada. 4 campur 2, 6. Okey, nak dapat 7 pula. 4, 2, 1. Nak dapat 7, 4 campur 2, campur 1. Dapat 7. Dalam asas 8, nombor 8 tak ada. Okey, dalam asas 8, nombor 8 tak ada. Nombor asas 8, sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 tak ada. Macam tu. Nanti akan pusing balik pada sifar. Okay, jadi 3 nombor asas 2 ialah 1 nombor asas 8. Ini special case saja untuk asas 8 kepada asas 2 atau asas 2 kepada asas 8. Baik. Jadi sekarang ni 1 nombor asas 8 ialah 3 nombor asas 2. Okey, cikgu tukarkan jadi asas 2. 7 ni ialah pergi tengok kat 7, nombor dia apa? 1, 1, 1. Letak kat sini 7 ni, 1, 1, 1. Berapa nombor dalam asas 2? 4 ni. Kita tengok kat 4. 1, sifar, sifar. Cikgu pun letak sini. 1, sifar, sifar. Okey. Baik, 1 dalam asas 8, berapa nombor asas 2 dia? Sifar, sifar, 1. Cikgu pun letak sini, sifar, sifar, 1. Jadi bila kamu gabungkan semua nombor ni, nombor asas 2 ni, yang depan sifar ni kita buang. Yang tinggal 1, 1, sifar, sifar, 1, 1, 1. 1, 1, sifar, sifar, 1, 1, 1. So, kalau kamu nak guna kalkulator pun boleh. Kalau kamu guna kalkulator 5, 570. Dalam kalkulator 350 tu tak ada. Kalkulator 350 tak ada. Tapi kalau guna kalkulator 570, ni ada. Kamu ikut je aturan ni. Tekan kalkulator tu 2 kali mod. Okay, kita nak set pada asas Okay. Tekan mod 2 kali dalam kalkulator. Ambil kalkulator kamu sekarang. Tekan mod 2 kali. Okay, jumpa base. Nombor 3 tekan base. Baik. Kamu akan nampak dekat atas baris ketiga kalkulator tu ada tulisan hijau. Dia tulis DEC, HEX, DIN, OCT. Okay. Baik, sekarang ni kalau kamu daripada asas 8, maknanya kamu kena tekan okta. OCT. Dia akan keluar O ujung tu. Kamu tekan okta tadi, lepas tu masukkan nilai 1, 4, 7. Tekan kalkulator. Cuba buat sama-sama dengan Cikgu Sam. Dah, masuk Cikgu. Lepas tu tekan tukar pada asas 2, bin. Tekan B. B. Tekan sama dengan. Okay, dah sekali. Tekan mod. Jumpa base. Tekan 3. Jumpa tak? Lepas tu tekan dek, tekan. Jumpa tak? Okey, sekarang kamu mula asas 8 kan? Okey, kalau kamu jumpa asas 8, kamu tekan O. Cikgu silap ni, bukan tekan dek ni. Ini bukan dek. Dek 10 kan? Oct tu 8. Okey, lepas tu, ni bukan nombor, ini contoh ni, 242. Tekan 147 sekarang. Tekan 2 sama dengan. Berjaya tak? Lepas tu terus tekan bin, binary. Tu dapat jawapan. Berjaya, berjaya. Dapat cikgu. Berjaya tak? Okey, Alhamdulillah.
Okey, itu kalau nak pakai kalkulator. Tapi konsep di sebaliknya tu macam mana kamu tukar, macam tu lah. Ni special case untuk tukar asal 8 pada asal 2 ataupun asal 2 pada asal 8. Itu saja. Itu ilmu. Kalau nak menjiwai ilmu di sebaliknya tu, itu yang berlaku. Tekan kalkulator macam tu lah, tu dia yang keluar. Boleh ya? Okey, sekarang ni itu tadi dua soalan daripada percubaan SPM Johor set 1 tahun ini. Okey, cuba kita pergi negeri Melaka pula. Okay, ni dah settle tadi. Jawapan dia A. Pergi soalan SPM, percubaan SPM Melaka pula. Okay, apakah nilai bagi digit 5 dalam nombor 528 dalam asas 10? Apa tadi dia punya jalan kerja? Nak tukar asal 8 pada asal 10. Ni dalam kalkulator tak boleh pakai lah. Apa dia punya langkah kerja tadi? Apa perkataan cikgu pakai tadi? Cerakinkan dulu ke? Cerakinkan dulu. Apa-apa nombor kalau nak tukar jadi asal 10 mesti cerakinkan. Okey. Jadi cara nak cerakinkan tu macam mana? Sama macam tadi. Letakkan kalau dia asal 8, 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Letak dulu nilai tempat dia ni. Tapi dia tanya 5 tak payahlah pecahkan semua. Ambil 5 je. 5 darab 8 kuasa 2 nilai digit ni. 5 darab 8 kuasa 2 sama dengan 5 darab 8 kuasa 2, 64, jawapan 320. Okey tak? Ada soalan yang kena fikir sikit, ada soalan yang direct. Ada soalan boleh guna kalkulator. Ada soalan tak boleh guna kalkulator. Cikgu kata asal nombor ni ada keluar 2 soalan kan? Okey, maka ni satu lagi soalan. Maka ini tadi jawapan dia 320. Okay. Bila dah tukar asal 10, baru kita boleh sebut ratus, ribu, puluh, sar semua tu. Kalau nombor biasa kita tak boleh sebut macam tu. Tu nilai tempat bagi puluh ialah tadi puluh, ratus, ribu boleh. Okay. Satu lagi soalan Melaka. Ungkapkan hasil darab 11. Ungkapkan hasil darab 11 dan 22 sebagai nombor dalam asas 8. Ungkapkan hasil darab. Okey. Cuba darab dulu. Cuba kamu darab dulu dapat berapa sebelah darab 22 ni? Dapat 242. Ini nombor. Okey, ini nombor ni asas berapa ni? 10. Yang dia tak tulis apa-apa ni asas berapa ni sebelah dengan 22 ni? Asas 10 ke? Asas 10 ke cikgu ke asas 2? Dia tak tulis ni. Dia apa-apa asas ni? Asas 10? Asas 10. Dia asas 10. Jadi bila kamu dah darab, kamu dapat 242 betul? Tekan kalkulator. 11 darab 22. Dapat tak 242? Dapat. Cikgu pun tekan kalkulator. 11 darab 22 dapat syntax error pula. Sekejap 11 darab 22 kamu dapat 242. Cikgu letak je asas 10. Tak letak pun kita tahu tu asas 10. Baik, macam mana cara nak tukar asas 10 jadi asas 8? Tanpa guna kalkulator dulu kita fahamkan dulu. Kalau tak guna kalkulator macam mana cara dia? Ini apa nama kaedah dia? Tadi daripada asas lain nak pergi asas 10, kita cerakinkan. Sekarang dari asas lain nak tukar daripada asas 10 nak tukar asas lain. Kita buat apa ni kaedah ni? Kaedah pembahagian berulang. Kita panggil kaedah pembahagian berulang. Okey. Jadi daripada asas 10 nak pergi asas lain, kita buat pembahagian berulang. Macam mana kita nak bahagikan? Okey, kita ambil nombor 243 ni, kalau nak tukar asas 8, bahagi dengan 8. Bila bahagi dengan 8, 8 darab berapa paling dekat dengan 243 ni? 8 darab 30. 8 kali 3, 24 kan? 8 darab 30, 240. Jadi ada baki berapa ni? Tulis 2. Bahagi lagi. 8 bahagi dengan 30, bahagi dengan 8 pula. 8 darab 3, 24. Tapi sini,
Okey. 8 darab 3 mana tadi? 8 darab 3, 24. Tapi sini 30. Maknanya ada baki lagi 6. Tulis baki kat kanan ni. Okey, bahagi lagi sampai dapat kosong. 8 darab berapa 3 tak ada. 8 darab sifar, sifar. Tapi ada 3 kat sini. Tulis 3 baki kat sini. Lepas tu kita baca daripada bawah ke atas. Okey, untuk asas nombor ni itu kita baca ini apa daripada asas 10 nak tukar asas lain. Nak tukar asas 8 bahagi berulang. Kaedah dia bahagi berulang. Kemudian baca baki daripada bawah ke atas. Okey, jadi ini kalau tak guna kalkulator. Okey, kalau guna kalkulator macam tadi balik, cuba tekan. Tekan mode 2 kali. Cari base. Okey. Lepas tu pilih apa ni? Kita nak mula pilih apa dulu? Asas 10 ke asas 8? Asas 10. Asas 10 tekan apa? Asas 10 kita kena tekan apa? Deck. Deck. Tekan deck dulu baru kita masukkan nombor 242 tu. Tekan sama dengan. Okey. Lepas tu nak tukar jadi asas 8 apa kita tekan? Oh. Off. Tekan off. Terus dapat jawapan. 362. Okey. Jawapan dia. Ni cara tadi. Jawapan dia 362 asas. 362 asas 8. 362 asas 8. Itulah dua soalan dalam kertas percubaan SPM Negeri Melaka tahun ni. Macam mana? Rasa macam susah ke macam senang? Macam senang lagi Negeri Sembilan punya? Dah lupa dah ya? Okey, sekarang kita pergi Pulau Pinang pula. Tengok Pulau Pinang bagi soalan macam mana. Tak apa, biar kita jawab soalan susah. Nanti bila SPM dia bagi kita susah sikit, kita dah tak ada terperanjat sangat kan. Okey. Satu sifar 1 asas 2 tolak dengan M lebih besar dari 31 asas 5. Hitung nilai M. Macam mana nak buat ni? Ada macam-macam cara. Okey, cikgu tunjuk kepada kamu satu cara. Ada yang kata okey tukar ni asas 10, asas 2 tukar jadi asas 10, asas 5 pun tukar jadi asas 10. Lepas tu kita tahu apa nombor dia sebab jawapan semua asas 2. Ambil jawapan asas 10 tadi, tukar balik asas 2. Itu pun boleh. Cikgu nak tukar, kalau yang cikgu nak tunjukkan ni, cikgu nak tukar asas 5 ni kepada asas 2 sahaja. Cikgu ambil satu nombor ni je, tukar jadi asas 2. Bila tukar asas 2, nanti asas 2 tolak asas 2, jawapan pun asas 2. Tak banyaklah, sikit langkah dalam kerja dia. Okey, jadi macam mana cara nak tukar asas lain kepada asas 2? Boleh tak asas lain terus tukar pada asas lain? Kena buat bahagi ke dulu? Kalau cerakin tadi nak tukar jadi asas berapa? 8. Asas 8? Kalau kita cerakin tadi kita nak tukar jadi asas berapa? 10. Asas 10, okey. Maknanya kita cerakin, kita baru sampai dekat asas 10. Asas 10 nak tukar jadi balik asas 2? Apa ni? Apa nama kaedah ni? Bahagi berulang. Ini belum guna kalkulator Cikgu tunjuk kamu jalan kerja dulu. Okey, kalau kita nak tukar asas 5 kepada asas 10, kita cerakinkan. Bila dah dapat asas 10, nak tukar balik asas lain, kita bahagi berulang. Okey, jadi cikgu tunjukkan jalan kerja. Mula-mula sebab ni asas 5, letakkan nilai digit dia 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1. Ini tak ada dalam kalkulator. Jadi kamu kena kira, langkah pertama ni kena kira. Okey, 5 kuasa sifar darab 1 tambah 5 kuasa 1 darab 3. Yang ni. Digit ni darab dengan nilai tempat tambah digit yang kedua darab dengan nilai tempat. 3 darab 5, 15. 1 darab 5 kuasa sifar. 5 kuasa sifar ialah 1 Apa nombor kuasa sifar ialah 1. 2 kuasa sifar 1. 100 kuasa sifar 1. Jadi ni 1 darab 1 dapat 1 sini. 15 tambah 1 dapat 16.
Baik, baru tukar jadi asas 10. Dari sini kamu nak tukar asas 2 tu boleh guna kalkulator. Tapi sekarang ni kalau jalan kerja dia macam mana? Okey. Bahagi berulang. Okey, bahagi berulang. Ambil 16 ni bahagi dengan 2, nak tukar asal 2 kan? Okey, bahagi 2, 2 kali 8, 16, tak ada baki. Kosong, sifar. Bahagi lagi dengan 2. Ambil 8 ni, bahagi lagi dengan 2, 2 darab berapa? 8, 2 darab 4, 8, tak ada baki. Bahagi lagi dengan 2, 2 darab 2, 4, tak ada baki. Bahagi lagi dengan 2, 2 darab 1, 2, tak ada baki. Bahagi lagi dengan 2 sampai sifar bawah sekali ni 2 bahagi lagi dengan 2, 2 darab berapa? 1 tak ada. 2 kuasa sifar, sifar. Jadi ada 1 kat sini, baki 1. Jadi yang ni jawapan dia 1 sifar. Baca daripada bawah ke atas, 1 sifar, 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 sifar. Okey? Baik. Tapi jawapan kat sini tak ada pun. Macam mana tu? Dia bagi M kan? Okey. Sekejap. Kena tolak. Yang ni apa dia ni? Yang kita dapat ni 31 asas 5 ni kan? 31 asas 5. Kita baru sampai jalan kerja kita kat sini. Kita baru tukar 31 asas 5 dekat sini. Baru tukar sahaja, belum dapat jawapan. Okey. Sekarang ni nak cari M. M ni cikgu pindah ke kanan. Nombor yang kita dapat tadi kita pindah ke kiri. Okey, pindah ke kiri. 1 sifar, 1 sifar 1. Tolak dengan 1 sifar, 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 sifar. Baki tinggal 1 sifar 1. Bayangkan ni 10,101 tolak dengan 10,000 yang tinggal 101. Okey, tapi kita sebut 1 sifar 1. 1 sifar 1 asal 2 ni nombor yang lebih besar dari M. 1 sifar 1 asal 2 ni lebih besar dari M. Cuba kamu tekan kalkulator. Cuba tekan kalkulator, apa nombor 1 sifar 1 asal 2 ni? Nombor apa tu dalam asal 10? Tadi cikgu dah beritahu ni asal 2 apa? 4, 2, 1 kan? 4, 2, 1. Nilai digit dia. Nilai tempat dia. 4, 2, 1. Okey, 4 campur 1, 5. 1 sifar 1 ni sebenarnya ialah 4 campur 1, 5. Ni kan tempat dia ni. Ini 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 1, 2. 2 kuasa sifar 1. 4, 2, 1. Tempat dekat asas 2 ni. Jadi 4 campur dengan 1, jawapan dia 5. 5 lebih besar dari M. Apa nombor M ni? Apa nombor M ni? 5 lebih besar dari M. M lebih kecil daripada 5. Apa nombor pertama lebih kecil daripada 5? 4. 4. Jawapan dia 4. Kurangkan 1 je lah. Buang 1 ujungnya. So jawapan dia ialah A. Kan nampak macam senang kan asal nombor ni. Cuma dia trik soalan tu supaya kamu berfikir laluan tu jauh sikit. Macam kita tengok balik macam mana dia buat. Okey, yang pertama ini kalau cikgu tukar asas 5 pada asas 2 Kalau cikgu tukar asas 5 pada asas 2, okey. Cikgu tukar, pergi dulu asas 10. Sebab nak pergi terus asas 2 tak boleh. Pergi dulu dari asas 5 pergi tukar asas 10, guna kaedah cerakinkan. Lepas tu dari asas 10 buat pembahagian berulang, tukar jadi asas 2. Dari sini kamu nak tukar guna kalkulator pun boleh. Okey, tapi yang ni saya dapat 1 sifar, 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 sifar. Lepas tu cikgu tolakkan. 1 sifar 1 lebih besar daripada M. Apa dia 1 sifar 1 ni? 1 sifar 1 ni ialah 5 nombor dia. Nombor yang lebih kecil 1 daripada 5 ialah 4 lah. Jawapan dia A. Okey. Cikgu ada rakam ni, nanti kamu boleh tengok dalam YouTube cikgu Baik, itu soalan Pulau Pinang yang pertama. Okey. Itu soalan Pulau Pinang yang pertama. Okey, soalan Pulau Pinang yang kedua. Dia pun sama kan, mencabar kat soalan ni. Tapi tak ada apa, sebenarnya tak ada apa-apa. Kita cuba buat. Okey, diberi 1P2 asas 5 ialah nombor 3 digit dalam asas 5. Ini pun tak boleh guna kalkulator. Tak bagi can langsung ya. Okey, yang ini pun tak boleh guna kalkulator yang asal-asal. Okey, cari nilai P jika 1P2 asas 5 sama dengan 57 asas 8. Asas lain nak pergi asas lain. Mana laluan dia nak ikut? Mula-mula nak pergi mana?
Cuba jawab. Asas 5 nak pergi asas 8. Nak pergi mana dulu ni? Nak bantu kita. Ashraf. Macam mana? Macam mana nak jawab soalan macam ni? Siapa nak jawab? Apa laluan kita nak pakai ni? Nak tukar ke asas berapa dulu? Siapa Agis Kori ni? Kita tengok nama sikit. Shashindra. Shashindra baru masuk. Shashindra? Macam mana nak jawab soalan macam ni kalau kamu lah? Boleh tak? Cikgu. Sama je ke macam tadi? Tak, soalan ni lain, soalan lain. Sama macam mana? Langkah pertama? Macam cerakinkan. Cerakinkan yang mana? 1P2S. S1P2 asas 5. Okey, cerakinkan. Boleh ke dapat jawapan tu? Saya tanya lah. Cerakinkan. Sanjana dah pula. Okey. Mula-mula ambil yang belakang ni. Yang ni kamu nak cerakinkan, dia tak ada, P tu tak boleh selesai lagi kan? Mula-mula ambil 57 asas 8 ni tukar jadi asas 10. Ini kamu boleh guna kalkulator. Okey, boleh guna kalkulator. Tapi kalau tadi konsep dia ialah nombor asas 8 ni tukar jadi asas 10, kamu cerakinkan. Okey, cerakinkan. Ini 8 nilai digit ni 8 kuasa sifar, nilai digit ni 8 kuasa 1. Kamu darabkan dapat 47 asas 10, 47 asas 10. Kalau tekan kalkulator terus dapat 47. Okey, lepas tu nak buat apa? Dia baru asas 8 baru tukar jadi asas 10. Sekarang ni asas 10 ni tukar jadi? Asas 8. Ada daripada asas 8 ni tadi. Asas 8 ni, okey, kamu tukar jadi asas 10, kamu cerakinkan. Lepas tu? Tukar jadi asas 5. Cara dia? Pembahagian berulang. Macam mana? Bagi berulang. Bahagi. Berulang lah. Okey, kamu bagi berulang. Bagi. Sampai sekarang ni tahu tak membahagi macam mana? Kalau tak tahu bagi, ambil kalkulator. Bahagikan 47 bagi 5, mesti ada baki. Jadi kamu darab yang paling dekat, 5 darab 9, 45. Tapi sini 47 ada baki 2, tulis 2 baki sini. 5 bagi dengan 5, 9 ni. 5 darab 1, 5, tapi ni 9. 9 tolak 5 ada baki 4. Okey. Lepas tu 5 ni, satu ni ada lagi, bahagi lagi dengan 5 sampai sifar, dapat baki ni 1. Baca daripada bawah ke atas, 142. Okey, 142 kamu bandingkan dengan jawapan tadi. Bandingkan. Okey, 142 asas 5. Tapi ni 1P2 asas 5. P berapa? P jawapan dia 4. Okey, jadi Pulau Pinang dia keluarkan soalan macam tu. Soalan yang bukan guna kalkulator sepenuhnya. Dia kena fikir sikit. Jadi kalau soalan macam ni keluar, mula dengan jawapan yang penuh belakang ni dulu. Yang belakang ni tukar jadi asas apa dia nak. Kalau nak tukar asas 8 dan 10, 8, 10, 2 memang ada dalam kalkulator. Tapi bila 5 ni, kamu kena faham konsep dia macam mana. Kamu kena faham macam mana jalan kerja tu. Dia macam tu je, cerakin, bagi berulang, cerakin, bahagi berulang. Macam tu.